Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam grup PDPC. Alhamdulillah kita dah masuk siri kedua PDPC bersama pelajar. Apa khabar pelajar-pelajar? Apa khabar pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Baling? Apa khabar sekolah-sekolah mana-mana yang masih lagi menyaksikan video siri kedua bersama grup persediaan PT3. Baik, seperti mana yang saya akan bincangkan kepada kamu pada hari ini. Ini adalah projek-projek yang kamu akan kenali dalam bab 1, reka bentuk mekatronik. Penghasilan yang ini adalah produk yang kita akan bincangkan bersama kamu nanti. Daripada mula iaitu 1.1, 1, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 merujuk pada buku teks reka bentuk mekatronik. Kamu mengenal pasti yang pertama maksud apa yang dikatakan mekatronik. Yang kedua mengenal pasti elemen-elemen yang terdapat pada produk mekatronik. Yang ketiga menghasilkan gambar raja blok. Pastikan kamu memiliki buku teks RBT, reka bentuk dan teknologi, supaya mudah kita merujuk pada buku tersebut. Jadi adanya buku mudah lagi kita memahami apa yang kita akan bincang pada siri yang kedua ini. Baik, alhamdulillah. Jadi saya harap pelajar-pelajar semua kamu sila like dan subscribe. Apa yang saya sediakan hari ini adalah bahan untuk membantu kamu supaya memudahkan kamu mempelajari, memahami dan mendapat pengetahuan, maklumat dan juga kemahiran apa yang terdapat dalam aplikasi teknologi, iaitu dalam reka bentuk mekatronik. Saya akan merujuk pada PowerPoint. Jadi PowerPoint ini saya akan bagi kepada kamu setelah kita mencapai daripada TP1 hingga TP6. Jadi saya tidak akan bagi terlalu awal, sebab bila kamu dapat maklumat saya awal, kemungkinan kamu tidak akan mengikuti kelas apa yang saya adakan pada setiap minggu, iaitu pada hari Rabu jam 10.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Jadi alhamdulillah saya minta semua pelajar respon, bukan hanya sekadar pelajar Sekolah Menengah Baling saja. Saya memberi perhatian kepada seluruh pelajar yang terdapat dalam grup ini. Baik, jadi kita rujuk kepada PowerPoint. Ciri pertama, dahulu saya telah menunjukkan kepada kamu berkaitan dengan mengenal pasti apa yang dikatakan produk, iaitu produk mekatronik dan juga produk mechanical. Jadi hari ini pun saya akan ulangkan balik supaya kita buat satu soal macam latihan pengukuhan bagi kamu, supaya kamu sentiasa mengingat dan mengenal pasti apakah yang dikatakan produk mechanical dan produk mekatronik. Ciri pertama, saya telah mengenal pastikan kepada kamu yang dikatakan produk mechanical dulu dan juga produk mekatronik pada kamu. Baik, kita tengok pengenalan pada mechanical. Jadi konsep pergerakan mechanical pertama, iaitu pergerakan mechanical adalah satu sistem yang membolehkan peralatan berfungsi dengan menggunakan tenaga. Jadi kita menggunakan tenaga untuk menggerakkan apa yang dikatakan dalam sistem mechanical. Yang pertama adalah kita menggunakan tenaga manual. Jadi ini kita saksikan di mana tenaga manual, kita menggunakan tenaga kita sendiri untuk menggerakkan yang dikatakan produk mechanical. Jadi kalau kita saksikan, ini adalah produk yang dikatakan produk bicycle. Jadi ini adalah pergerakan. Jadi kalau kamu boleh perhatikan, pergerakan dia menggunakan komponen-komponen tertentu. Iaitu komponen yang kita gunakan adalah alas bola, kita guna gear, kita guna rantai ataupun dikenali sebagai takar dan juga tali sawat. Dan selain daripada itu, kita boleh merujuk pelbagai-bagai jenis gear yang terdapat dalam tajuk reka bentuk mechanical. Yang kedua, pergerakan yang menggunakan tenaga bahan api. Jadi bahan api digunakan untuk menghidup ataupun menggerakkan enjin yang kita sebut istilah enjin, di mana tiap pergerakan dia mempunyai komponen-komponen seperti disenaraikan dalam buku teks tingkatan 2. Salah satu kita nak perhatikan di sini, kalau kita perhatikan di sini, kamu boleh lihat yang ini adalah pergerakan yang dikatakan pergerakan aci engkol. Jadi aci engkol sebahagian daripada yang dikatakan komponen mechanical. Jadi yang atas ni adalah pergerakan yang dikenali sebagai sosondol. Jadi kita tengok perbezaan. Apa yang kita nak fahamkan iaitu dua komponen yang terdapat dalam enjin. Yang pertama adalah pergerakan aci
aci engkol. Yang kedua adalah pergerakan aci sesondol. Sebenarnya aci sesondol yang digunakan dalam komponen kereta tidak boleh diguna pakai untuk menghasilkan satu produk baru pada projek kamu. Sebab aci engkol dan aci sondol dibuat seperti gambar rajah yang terdapat dalam buku teks khas untuk menghasilkan pergerakan dalam enjin saja. Jadi bagaimana kita nak dapatkan kaedah yang sesuai yang menggunakan kaedah pergerakan engkol dan juga pergerakan sesondol. Jadi kita saksikan, iaitu saya boleh tunjuk satu daripada projek yang saya buat yang dikenali sebagai lesung. Apa fungsi sesondol? Fungsi sesondol menyondol. Nama pun sesondol. Sesondol adalah menyondol. Jadi kita tengok dia menyondol. Dia menyondol dengan lesung. Jadi fungsi dia untuk menurun dan menaikkan. Jadi dalam kereta fungsi bagi sesondol membuka dan menutup injap. Jadi macam mana dia membuka dan menutup injap? Nanti sesondol tadi dia akan tolak push rod. Push rod akan menolak crankshaft. Jadi kita tengok ni. Cikgu tengok batang skru ni saya ubah supaya dia jadi sesondol. Okey, tengok elok. Sekarang ni kita gunakan gear, kita tolak dia. Ini sesondol cikgu. Baik, sesondol ni mengetuk. Dia tak boleh patah balik. Kalau dia reverse, dia tak boleh lah. Aci sesondol pun dia tak boleh reverse juga. Kalau dia reverse, dia nak menolak macam mana, kita tengok tu. Mana tu? Sebab dia dah turun lah. Jadi bila dia tekan ni, dia menyondol. Nampak tu? Tengok tu, terangkat tu. Kita tengok. Tu. Ni menyondol ni. Membuka dan menurun injap. Jadi apa fungsi sesondol? Jangan guna aci sesondol tu. Guna aci sesondol tu betul digunakan untuk menyondol, tapi dia tak boleh buat projek reka cipta kita. Aci sesondol. Dia bukan aci sesondol, sesondol. Saya namakan produk ni yang untuk menolak dia adalah sesondol. Okey ya. Tengok tu. Baik, cara ringkas saya nak tunjukkan kepada kamu ni adalah model aci engkol. Ini adalah pergerakan aci engkol. Aci engkol dia menggerak dalam bentuk pusingan. Kalau kita tengok ni, yang kita tengok yang besar ni, yang ini dia panggil penimbang berat. Apa tujuan penimbang berat? Penimbang berat ni supaya apabila dia jatuh, dia akan naik semula. Nampak tu? Jatuh, dia naik balik. Jadi yang menolak piston adalah atas ni, iaitu semasa lejang kuasa. Jadi apabila berlaku lejang kuasa, tekanan akan menolak kepala piston, menyebabkan rod rangkai akan menggerakkan aci engkol. Jadi aci engkol di sini, kalau kita perhati di sini ada beberapa jenis gear. Jadi gear yang betul-betul yang dipasang pada kereta, kita menyambungkan antara gear aci engkol dengan gear aci sondol dengan menggunakan sama ada timing belt ataupun kita gunakan timing chain. Ataupun timing chain ni dibuat daripada rantai seperti rantai motosikal ataupun rantai bicycle. Jadi kita boleh tengok pergerakan. Jadi kalau kita saksikan pergerakan di atas nanti, sesondol ni akan menolak jempelang. Ni belakang ni adalah push rod dan di sini adalah dia panggil lengan jempelang. Jempelang ni akan menolak injap. Menyebabkan kalau kita tengok di sini, injap exhaust terbuka. Yang ni adalah injap masuk tertutup. Jadi kita perhatikan. Sekarang ni kalau kita tengok ni, dua-dua tertutup. Berlaku lejang kuasa, dia menolak piston turun ke bawah. Baik, masa dia naik tadi dia turun bawah. Injap exhaust terbuka. Bila injap exhaust terbuka, dia menolak karbon monoksida yang berlaku semasa pembakaran tadi. Jadi yang menolak ni, yang menolak jempelang ni adalah aci sesondol. Jadi tadi kamu dah tengok kan berkenaan dengan lesung yang saya buat. Itu sesondol yang saya buat adalah menggunakan skru saja. Tidak seperti mana yang dinyatakan di dalam buku teks. Baik, kita tengok seterusnya, iaitu pergerakan menggunakan motor. Nanti saya tunjuk kepada kamu 3 jenis yang dikatakan konsep pergerakan mekanikal. Yang pertama menggunakan manual, yang kedua dia menggunakan enjin. Tetapi dalam bengkel hari ini saya tak boleh tunjuklah. Kamu boleh tengok dalam siri yang pertama. Motor digerakkan oleh tenaga elektrik. Motor bukan sistem elektrik.
sistem elektrik yang terdapat dalam buku teks yang mengatakan dia masuk dalam golongan motor. Memang kita kata motor menggunakan tenaga elektrik, tetapi bukan boleh letak motor di dalam sistem elektrik. Ini adalah pembotolan yang saya nak bagi tahu kepada kamu. Jadi ada dua saja sistem tenaga elektrik yang menghidupkan motor, sama ada kita menggunakan arus ulang-alik ataupun arus terus, ataupun lebih dikenali arus terus dan arus ulang-alik. Itu saja. Sebelum kita nak teruskan menyatakan maksud reka bentuk mekatronik, saya akan tunjuk kepada kamu beberapa contoh yang dikatakan produk mekanikal. Baik, ini mudah ya. Ini adalah pump bicycle. Okey, semua pelajar pernah tengok pump bicycle, dan bagi pelajar-pelajar yang mempunyai bicycle, apabila tayar pancat, kita akan penuhkan dengan menggunakan pump. Jadi ini adalah pump. Jadi pergerakan pump, kalau kita perhatikan sini, adalah pergerakan mekanikal. Apa yang dikatakan pergerakan mekanikal adalah pergerakan yang boleh bergerak. Yang ni bergerak tak? Bergerak. Siapa yang bergerakkan? Itu tangan saya. Iaitu tangan ini yang menggerakkan. Yang ni kita panggil tombol lah. Tombol untuk mengepam. Jadi tangan yang menolak dalam sistem pergerakan ini kita namakan pergerakan manual. Komponen yang kita gunakan iaitu adalah kita gunakan yang dikatakan komponen gelonsor. Jadi sebab dia menggelonsor, jadi apabila berlaku tekanan, dia mengepam. Jadi udara yang masuk tadi, dia seperti yang kita tengok gambar enjin tadi, mampatan menyebabkan udara tadi akan masuk dalam tiub tayar. Okey, ini adalah satu daripada pergerakan yang dinamakan pergerakan mekanikal. Jadi ini pun pump juga. Ini adalah pergerakan yang dikatakan pergerakan gelonsor. Ini adalah komponen kita gunakan, komponen gelonsor. Sama juga, yang ni kita gunakan kaki ya. Tadi kita gunakan tangan. Yang ni nak guna tangan pun boleh, guna kaki boleh. Baik, produk yang ketiga adalah pergerakan. Jadi apa yang boleh bergerak macam ni ya, bergerak. Dia menggunakan komponen yang kita boleh kenali sebagai pautan, tuas dan sebagainya. Selain daripada itu, sama juga yang kita kata untuk mencekam sesuatu benda, kita gunakan bindu. Bindu yang terdapat pada mesin gerudi. Yang menggerakkan mesin gerudi adalah menggunakan tenaga elektrik. Jadi setiap pergerakan adalah yang dikenali sebagai pergerakan mekanikal. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 42 hingga 57. Jadi saya tunjuk lagi satu pergerakan. Ini adalah sarung yang digunakan untuk handphone. Dia bergerak juga, bila kita buka dia bergerak. Tetapi dia di sini ni kita tak menggunakan mana-mana komponen yang membantu untuk bergerak. Jadi yang ni seolah macam kita lipat kertas. Jadi apabila kita lipat kertas, ni kertas bergerak kan? Bergerak. Boleh tak kita nak nyatakan bahawa yang ni adalah pergerakan mekanikal? Jika ia tidak menggunakan komponen-komponen yang terdapat pada buku teks, iaitu muka surat 42 tadi, maka dia bukan pergerakan mekanikal. Boleh faham ha? Itu beza dia. Ini tahap penguasaan, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, tahap 6. Selesai tahap ini dengan menggunakan evidence, maka kamu layak dapat tahap 1 sehingga tahap 6. Jadi apa yang kita nak bincangkan ialah mengatakan maksud reka bentuk mekatronik. Kalau kita perhatikan di sini yang dikatakan merujuk pada buku Practice Comprehensive, ini adalah edisi yang ketiga. Jika kamu telah siap TP1, kamu akan tanda right di sini, tanda right, dan tarikh kamu akan nyatakan di sini. Maka di sini adalah tanda tangan guru kamu. Jadi kamu akan bincang bersama saya dalam siri yang kedua, PDPT bersama Cikgu Syukri, berkenaan dengan reka bentuk mekatronik bab 1. Merujuk kepada buku teks dan juga buku praktis. Apa yang dikatakan reka bentuk mekatronik? Iaitu reka bentuk mekatronik maksudnya yang menggabungkan 4 ilmu. Yang pertama, sistem elektrik. Yang kedua, sistem mekanikal. Yang ketiga, sistem elektronik. Yang keempat, ia menggunakan pengaturcaraan ataupun kawalan dan pengaturcaraan. Untuk memudahkan kamu, kita akan tengok satu persatu yang saya akan tunjukkan kepada kamu yang mengatakan
reka bentuk mekatronik selain yang terdapat di dalam buku teks, iaitu kereta kawalan jauh. Jadi apa yang dipahamkan? Sebuah produk mekatronik iaitu produk yang boleh membantu dalam kehidupan seharian. Jadi kita gunakan model kereta kontrol sebagai mengenal pasti apa yang dikatakan mekatronik, sebab alat ataupun produk mekatronik yang paling banyak sekali yang boleh kita pelajari ialah kereta. Itu kita nak bincang tentang ni kereta ni. Kereta ni adalah kereta kontrol. Jadi kita tak guna kereta kontrol yang kita tengok ada dalam pasaran lah, ni adalah jenis robot car. Dia panggil robotic car. Jadi dalam robotic car ni kita hanya memasang, kemahiran yang kita dapat dalam memasang kereta, lepas itu membuat pengaturcaraan. Itu saja. Selain daripada kita boleh buat penambahbaikan. Tapi penambahbaikan yang kamu hasilkan, kalau kamu merujuk pada kereta kontrol, pemikiran kamu bukanlah pemikiran yang kritis dan kreatif. Jadi apa yang kita nak faham ialah penambahbaikan yang terdapat pada kereta. Jadi kamu kena buka apa yang saya tunjuk dalam YouTube siri yang kedua. Kita buat pelbagai-bagai jenis penambahbaikan. Yang pertama, kalau kita tengok di sini, selain daripada produk kereta kawalan jauh, kita ada gate pagar otomatik yang dikawal oleh manusia. Jadi kalau kita perhatikan, mekatronik adalah cabang ilmu yang memfokuskan kepada kejuruteraan kedua sistem. Yang penting mesti ada elektrik. Tidak ada elektrik, maka kamu tak boleh mengatakan dia adalah produk mekatronik. Yang kedua, mekanik. Walaupun kita menggunakan pengaturcaraan tetapi tidak menggunakan komponen mekanikal, maka kita tak boleh sebut sebagai reka bentuk mekatronik. Dua-dua ni adalah penting, paling penting. Jadi selain daripada dua ni adalah kita menggunakan elektronik, dan satu lagi kita gunakan kawalan. Bagaimana kita nak guna kawalan? Kita akan gunakan sensor. Sensor ni adalah sebagai switch. Jika kamu merujuk buku teks tingkatan 2 muka surat 63 menerangkan bahawa kawalan bermaksud mengawal arus elektrik secara selamat, iaitu dengan cara memutus dan menyambungkan litar. Sama juga kita menggunakan kawalan dan pengaturcaraan. Jadi dalam buku RBT, bila kita sebut kawalan dan pengaturcaraan, maksud dia seolah-olah produk mekatronik mesti wajib menggunakan pengaturcaraan. Untuk makluman kepada pelajar-pelajar pada hari ini, saya nak bagi tahu tidak semestinya kita nak buat pengaturcaraan untuk dijadikan produk mekatronik. Produk mekatronik sebenarnya yang boleh bergerak secara automatik. Mesti ada sistem elektronik, mesti ada sistem mekanikal, maka baru dia boleh bergerak secara automatik. Jadi kita akan perhatikan, saya akan tunjuk pada pelajar. Ini adalah produk, beberapa produk kamu boleh tengok dalam siri-siri yang saya buat dalam YouTube. Jadi untuk membuka siri-siri YouTube, kamu boleh buka buku praktis komprehensif yang saya akan tunjuk pada kamu. Bila kamu perhatikan buku praktis komprehensif di sini, di atas ni saya letakkan info, di mana info ni kamu boleh tengok YouTube bersiri bergantung kepada buku. Jadi saya ambil yang berkaitan yang saya nak cakap pada hari ini. Baik, kamu tulis semula. Okey, lepas tu kita buka WhatsApp. Baik, kamu paste ini, dia akan keluar siri. Maka dia akan keluar begini. Baik, dalam Telegram kita klik di sini, maka akan keluarnya video. Jadi buku praktis sekarang ni kita buat dengan menggunakan kaedah yang terbaik supaya boleh membantu pada kamu. Jadi kita tengok di sini, saya ambil line di sini. Kita nak mengenal bahagian-bahagian yang terdapat dalam buku praktis komprehensif. Iaitu kamu mengenalkan bahagian-bahagian pergerakan yang dikatakan komponen yang terdapat dalam produk mekatronik. Jadi kalau kita tengok yang ini adalah berkenaan dengan CD player. Jadi dalam CD player kita tengok bahagian-bahagian yang terdapat dalam, yang ini adalah siri yang ketujuh yang terdapat dalam video tersebut menerangkan. Ini adalah kita tengok ni adalah perintang. Dalam
tajuk RBT, kita tak nyatakan apakah fungsi perintang dengan jelas. Apakah bagaimana kita nak mengenal kod warna perintang. Jadi kamu boleh tengok siri, kemungkinan siri yang ke-6 ataupun siri yang ke-5 berkaitan dengan komponen elektronik. Selain daripada itu, saya dah tunjuk pada kamu berkenaan dengan kapasitor, komponen, dan juga yang 4 segi ni adalah dia panggil mikro pengawal. Lain-lain komponen semua saya dah terang. Cuma hari ini saya nak terangkan, nak nyatakan, nak bagi tahu pada kamu bahawa paling mudah sekarang ni kita nak gunakan buku praktis komprehensif, sebab dalam buku praktis komprehensif dinyatakan jika muka surat 4 kita boleh rujuk pada video mana. Mungkin kalau kita tengok di sini, untuk mengenal maksud yang dikatakan maksud mekatronik, kamu hanya tulis semula link ini dan buka dalam Telegram seperti mana saya nyatakan tadi. Maka kita paste di sini. Jadi bila kita paste di sini, maka kita pun enter kan, maka dia akan keluar video kita. Tak perlulah kita nak dengar ceramah saya, penerangan saya. Saya cuma mengenal pasti saja supaya kamu lebih jelas kepada produk-produk yang kita akan pelajari untuk siri yang kedua. Baik, ini adalah apa yang saya terangkan dalam video ini. Jadi saya tak mungkin saya akan terang 2 kali. Cuma saya nak bagi panduan pada kamu untuk memudah carian kamu, menggunakan bahan yang betul-betul dapat membantu kamu. Bukan bahan yang dapat membantu dalam kehidupan kamu. Bahan yang membantu dalam kehidupan kamu adalah produk. Itu produk yang lebih memudahkan. Baik, kita balik pada PowerPoint kita hari ini berkenaan dengan yang dikatakan mekatronik. Jadi yang ini saya telah nyatakan dalam video. Jadi hari ini kita cuma nak mengenal pasti. Saya akan tunjuk kepada kamu produk-produk yang terdapat dalam reka bentuk mekatronik. Selain daripada buku teks, kalau kita perhatikan dalam buku teks yang pertama, dia highlightkan bahawa kereta kontrol. Buat penambahbaikan pun pada kereta kontrol. Buat model fungsi pun pada kereta kontrol. Nak buat analisis punca kesan pun pada kereta kontrol. Tapi pada produk lain tidak boleh membantu kita. Jadi hari ini saya akan bantu kamu untuk menghasilkan produk yang dikatakan produk mekatronik. Dan kita menghasilkan gambar rejah blok pada produk-produk tersebut. Dan kita akan menghasilkan model fungsi. Dan juga kita buat analisis berantai punca kesan dan kita akan buat lakaran. Lepas itu kita akan buat penambahbaikan pada produk yang terdapat dalam bengkel saya. Walaupun cuti, saya masih lagi datang untuk menyediakan bahan untuk kamu supaya kamu lebih jelas dan faham. Sebelum kamu akan memahami, iaitu mengenal pasti yang dikatakan produk mekatronik, saya buka slide saya dulu. Supaya slide ni saya akan bagi pada kamu senang. Nanti bila kamu buka slide ni, maka kamu ketahui apa dia yang sebenar yang saya terangkan pada kamu pada setiap siri PDPC bersama murid. Baik, kalau kita tengok sini, bahagian ini adalah keseluruhan yang dikatakan elemen ataupun ilmu yang menggabungkan, yang dimasukkan dengan sistem mekatronik era revolusi 4.0. Dalam era revolusi 4.0, dia panggil autotronic system. Jadi kebanyakan saya tumpukan pada bahagian produk kereta. Jadi apa dia yang dikatakan autotronic system? Yang ni ada yang terdapat dalam motherboard. Motherboard ni dalam bahasa Melayu dia panggil pusat bekalan. Dalam bahasa Jepun dia panggil obento. Tapi saya apabila saya baca buku reka bentuk makanan, terjumpa yang dikatakan bento. Bento tu adalah bekalan, tempat mengisi bekalan. Jadi dalam bahasa Jepun ditambahkan bento. Jadi saya pun belum buka kamus lagi. Adakah bento tu adalah istilah bahasa Melayu ataupun menggunakan bahasa lain? Komponen yang dikatakan auto ni adalah pergerakan berfungsi secara automatik yang menggunakan komponen elektronik. Sebab tu kita namakan sistem. Termasuklah mechanical dan elektronik. Jadi kalau kita tengok yang kedua, scan engine, dia panggil diagnostic troubleshooting. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, bila kereta kosong, kita menggunakan sebuah komputer saja untuk kita mengenal pasti troubleshooting. Apakah masalah? Itu kita gunakan yang dikatakan sistem mekatronik era revolusi 4.0. Baik, yang kedua adalah hybrid system engine. Ini adalah ilmu yang lebih lah yang saya bagi.
Tapi ilmu yang kamu belajar dalam RBT, pengenalan kamu hanya sistem elektrik, sistem mekanikal, sistem elektronik dan kawalan dan pengaturcaraan. Itu saja. Tapi sebenarnya dalam era revolusi 4.0 kita juga akan dapat yang dikatakan elektronik mekanism, elektronik mekatronik. Contoh dia dalam hybrid system. Kita pati di sini adalah mechatronic system. Mechatronic system ni yang terdapat dalam transmission system built-in, iaitu kombinasi mekatronik dalam yang dikatakan motor ataupun sebagai mekanikal campur dengan elektrik, ada enjin, ada mekanikal, macam-macam. Itu dikatakan yang terdapat dalam motherboard. Jadi semua sistem ni dah duduk dalam motherboard. Dalam motherboard, kalau peringkat basic saja, kita hanya mengenal papan kita yang menggunakan pengaturcaraan bahasa teks yang dikenali pada papan yang berjenis Caret, Salad dan Arduino. Jadi ketiga-tiga papan tersebut mengikut jenama ataupun pengeluar, dia menggunakan bahasa yang dikatakan teks pengaturcaraan, bahasa teks. Okay, untuk kena pasti. Lepas tu yang keempat kita ada anti-lock braking system, dan yang kelima kita ada part of electronic computer system. Bila kita boleh jawab apa yang dikatakan mechatronic, maka kita dah capai fungsi-fungsi dia kepada TP2. Baik, ini adalah pergerakan. Pergerakan yang terdapat dalam buku teks RBT muka surat 20 berkenaan dengan pintu gelansar automatik. Baik, jadi pintu gelansar automatik dia letaklah dari sini penggerak atau dia letak sensor di sini. Bila dia buka sensor di sini, dia letak sensor ni akan mengesan manusia pergerakan. Kita gunakan sensor pergerakan. Bila manusia ada, dia bergerak, dia buka pintu. Bila manusia tidak ada, dia akan tutup. Kalau kucing lalu pun, dia akan buka. Lepas tu dia akan tutup. Baik, ini kita tengok bumbung yang boleh bergerak secara automatik. Bila malam, kita boleh letakkan LDR sebagai kawalan cahaya. Bila gelap, dia akan tutup. Bila cerah, dia akan buka. Ataupun kita gunakan sensor air. Bila hujan, dia tutup. Bila tak hujan, dia buka. Macam-macam sensor kita boleh gunakan. Ini adalah palang automatik yang kita akan bincang. Ini adalah power window. Jadi kamu boleh tengok dalam PowerPoint nanti. Saya cuma tunjuk secara ringkas. Kalau penerangan saya nak bagi kepada kamu, iaitu power window yang terdapat di kereta. Power window yang terdapat pada kereta, dia juga boleh bergerak secara automatik. Kadang-kadang bila kita tekan tas sekali, dia akan naik cermin tanpa kita tekan lagi. Itu adalah bergerak secara automatik. Tapi di situ dia ada blok. Jadi blok yang kita nak bincangkan pada hari ini, iaitu 3 blok, iaitu input, proses dan output. Jadi input ini boleh juga kita gunakan sensor, ataupun kita gunakan mode kawalan, ataupun kita guna kawalan, ataupun lebih jelas adalah switch. Jadi merujuk pada buku teks tingkatan 2 tentang berkenaan dengan tajuk reka bentuk elektrik, kita nyatakan kawalan adalah switch. Ini perbezaan mekatronik dan robotik, kamu boleh lihat pada buku praktis komprehensif. Tapi apa yang saya nak terangkan kepada kamu, mekatronik dan robotik lebih kurang kalau kita nak sebut dalam era revolusi 4.0 memang dia berbeza. Jika kita nak sebut dalam buku RBT, kemungkinan ramai akan mengatakan bahawa mekatronik dan robotik adalah sama. Sebenarnya robotik dan elektronik cara kendalian dia adalah berbeza. Kalau kita tengok, mekatronik adalah membantu dalam kehidupan harian. Apa yang kita nak maksudkan membantu dalam kehidupan harian, di mana dia boleh bantu kerja-kerja manusia. Contoh dia, mak kita nak basuh baju, kita guna mesin. Jadi kita letakkan baju di dalam mesin, lepas tu on dia akan tadah air sendiri, dia akan masuk sabun sendiri, dia akan bilas sendiri. Dan mesin basuh di rumah saya guna haba untuk kering, tapi saya tak pernah guna. Sebab untuk proses basuh sehingga kering, dia mengambil masa 8 jam untuk siap. Jadi tak perlulah, bagi saya adalah satu pembaziran tenaga. Jadi robot
adalah satu jenis produk yang boleh membantu dalam kehidupan manusia. Tetapi yang ni adalah membantu dalam pengeluaran. Iaitu digunakan di kilang-kilang. Di mana manusia tak boleh buat kerja ni. Kita bagi robot. Yang dikatakan manusia tak boleh buat ni, maksud dia, contohnya kita nak buat timpalan dalam laut, dasar laut. Jadi manusia memang suka. Kalau kita tengok teknologi Amerika, dia naik ke planet Mars di mana dia menggunakan robot. Jadi robot kata tanah boleh hidup, tapi tak ada siapa pun nak berani. Walaupun dia kata manusia boleh hidup di situ. Jadi dia gunakan robot untuk test. Yang kedua, kalau kita tengok industri berat, contoh dia timpalan dan juga yang ni adalah semburan cat. Manusia ni terdedah pada bahaya yang paling kuat sekali. Ini adalah punca kesan nanti dia akan dapat mengidap penyakit kanser yang paling mudah sebab dia menyedut bahan kimia seharian. Walaupun dia pakai alat penapis, tapi alat penapis tak boleh 100% menapiskan bahan kimia yang dia buat semuran. Tidak akan masuk dalam hidung ataupun pernafasan. Dia akan masuk. Jadi kita gunakan robot. Jadi robot boleh kimpar, robot boleh buat sebagainya. Jadi komponen-komponen dalam robot yang kebanyakan yang kita gunakan adalah servo motor. Ni saya letak sikit nota berkenaan dengan servo motor supaya kamu faham apa yang dikatakan servo motor. Kebanyakan pergerakan yang dia boleh bergerak 90 darjah dan juga 180 darjah, kita gunakan pergerakan servo motor. Jadi kamu boleh baca di sini, cuma saya terangkan sebuah sedikit. Ini adalah dia menggunakan servo motor. Dia tak boleh buat pusingan. Motor, jika kita guna komponen motor, motor saja boleh buat pergerakan pusingan ikut jam ataupun lawan jam, bergantung pada punca tamatan yang kita masukkan arus elektrik di sini. Tengok gambar yang ketiga, ini adalah pergerakan dia bergerak. Sini dia bergerak 90 darjah. Jadi pergerakan 90 darjah boleh dilakukan dengan menggunakan servo motor. Baik, yang ni saya dah terang tadi berkenaan dengan aceh engkol, pergerakan aceh engkol. Yang ni kita nak guna konsep aceh engkol. Jadi apa yang kita perhatikan tadi pada pump, kita menggunakan kaedah pergerakan yang dikatakan engkol. Ini pergerakan engkol supaya dia memampakkan udara untuk masuk ataupun mengepam. Dia memampakkan udara dan mengepam masuk dalam tayar. Baik, ini adalah pergerakan. Sama juga kita gunakan aceh engkol untuk membuat pergerakan. Jadi piston yang ada di sini, yang kita sebut piston, dia bergerak dalam bentuk salingan. Yang bergerak mengikut pusingan adalah engkol. Lengan lah dia menyambung. Kalau kita tengok lengan kita ni, ni bahagian tapak tangan, ni bahagian siku, ni bahagian bahu. Macam itulah pergerakan yang dikatakan engkol. Kamu pusinglah tangan kamu. Jadi kamu tahulah, oh itu pergerakan engkol. Ini adalah pergerakan. Kita nak ubah pergerakan pusingan kepada gerakan salingan. Itu ya. Kita menggunakan kaedah yang dikatakan aceh engkol. Bukan aceh engkol ni untuk menghasilkan produk. Jadi saya dah tunjuk pada kamu. Baik. Lepas tu kita tengok di sini. Ini adalah beberapa kaedah. Komponen ni, ini komponen. Bila kita sebut komponen dalam pump ni, motor dalam mechanical. Komponen ni adalah gear. Gear yang kita guna adalah dua gear taji. Satu gear taji yang ditambung pada shaft motor. Satu lagi gear taji yang kita gunakan untuk menggerakkan lengan ombak. Dalam ni dia ada ombak. Ombak ni lah yang memempatkan udara untuk masuk dalam tayar. Dia duduk dalam perumah ini. Jadi saya keluarkan supaya kamu boleh nampak keadaan sebenar. Ini pergerakan yang bunyi bubuk. Itu adalah pergerakan yang menolak udara. Tekanan udara akan keluar di sini. Pergerakan piston dalam skrin nanti di PowerPoint. Jadi saya on-kan balik nampak. Jadi saya buka, saya on cara slow. Saya menggunakan arus dia punya DGB. Daya gerak itu adalah voltan. Jadi saya gabungkan berkenaan dengan elektrik. Sekarang saya ubah, saya pergi kepada 4 volt. Ini 4 volt. Lagi tinggi, lagi banyak daya gerak elektrik, maka lagi kuat motor berpusing. Itu ya. Jadi saya nak ingatkan, unit bagi daya gerak elektrik DGE. DGE adalah daya gerak elektrik. Unit bagi daya gerak elektrik adalah voltan. Ini saya tunjuk pada kamu berkenaan dengan sosondol. Sosondol ni akan menolak, yang ni dia panggil push rod. Yang ini kita kenali sebagai jempalang ataupun rocker arm. Rocker arm akan menolak injap. Ni dia panggil injap. Bawah ni dia panggil tepet. Ini sosondol.
So sondor yang kamu tengok pada lesung, dia bukan buat daripada bulat macam ni. Saya gunakan kaedah menggunakan kreativiti kita. Bagaimana kita nak gerakkan dia? Saya menggunakan skru. Nah, bila dia tidak menolak, yang melepas balik pada kedudukan asal dia adalah spring. Spring juga adalah yang dikatakan komponen mekatronik. Ini lesung saya tadi yang kamu saksikan video yang saya tunjuk. Ada apa pertanyaan nak tanya? Kamu boleh tanya nanti ya, sebab kita ada 2 jam. Baik, yang ini adalah mekatronik. Ini adalah pengkayaan. Saya ulang lagi. Banyak kali saya ulang supaya kamu boleh mudah. Kamu tulislah macam mana pun. Maksud dia, apa yang dikatakan maksud mekatronik. Yang pertama, ia terdiri daripada 4 plane ilmu, iaitu sistem mekanikal, elektrik, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan. Jadi apa produk yang saya terangkan dalam PowerPoint, saya akan tunjuk pada kamu supaya kamu lebih jelas. Sekarang kita tengok teori dulu. Ini adalah intelligent door. Kita gunakan komponen elektronik dan banyak lagi produk-produk mekatronik yang saya hasilkan. Buka buku praktis, muka surat 5. Jadi buku praktis saya ada 3 edisi. Jadi kamu boleh tengok mana-mana muka surat. Janji dia, gambar dia ada di sini. Di dalam buku praktis, ini adalah evidence kamu. Kamu nak dapat TP1, mesti ada evidence, bukti yang menyatakan kamu jawab ataupun tidak. Kita mesti ada pelaporan. Jadi kamu selesaikan ni. Jadi saya dah bincang dah tadi. Kamu hanya tulis ya balik di sini. Okey, maka kita dah capai TP1. Sekarang kita nak pergi pada TP2. Itu menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk yang sedia ada. Yang ni ya, kita nak kena tulis tik di sini. Hari ni kamu tik, besok berapa bulan kamu tulis di sini tarikh kamu dah mencapai TP2. Jadi nanti bila buka sekolah nanti, cikgu akan tanda tangan lah, mengesahkan bahawa kamu dah capai. Baik, yang dikatakan sistem elektrik, iaitu menggunakan arus elektrik sama ada arus terus, arus ulang-alik ataupun bahasa ringkas dia adalah AU sebagai sumber. Itu ya sumber yang menjadikan sebagai sistem elektrik. Yang kedua adalah mechanical. Apa dia itu mechanical? Berfungsi untuk menghantar, untuk memindahkan sumber gerakan kepada bentuk yang lain secara bergerak ataupun berputar. Ini adalah komponen elektronik. Kamu dah tengok video siri yang ke-7. Saya dah jelaskan berkenaan dengan komponen-komponen elektronik pada pemain CD. Yang ini adalah kawalan dan pengaturcaraan. Kamu dah dapat TP2. Baik, ini adalah pemain CD. Jadi pergerakan kamu boleh rujuk buku praktis komprehensif. Jadi kalau kamu rujuk praktis komprehensif, kamu isi jawapan dia, kamu dah capai TP yang dikendaki. Ini adalah komponen ataupun bahagian-bahagian yang terdapat dalam buku praktis komprehensif yang boleh membuktikan pada kamu dapat TP2. Jadi penerangan ni semua saya dah jelas lah. Apa yang dikatakan sistem mekanikal, apa yang dikatakan sistem elektronik, apa yang dikatakan sistem elektrik, apa yang dikatakan kawalan dan pengaturcaraan. Ini adalah soalan-soalan pengkayaan. Jadi apabila kita tanya berkali-kali, kamu boleh jawab dalam buku praktis komprehensif, maka kamu dikatakan membuat satu latihan pengkayaan. Ini kita boleh tengok dalam buku praktis komprehensif. Juga kita, bila kamu dapat penuhkan latihan-latihan yang terdapat dalam buku praktis, kamu akan dapat TP2. Sebab di sini dia mengenalkan, dia suruh kamu, dalam ini saya menilai kamu sama ada kamu boleh jawab tak bahagian-bahagian ataupun elemen yang terdapat pada produk mekatronik. Ini adalah elemen-elemen yang dikatakan bahagian input dan proses dan juga output. Ini adalah soalan untuk kita dapat dalam TP2. Ini contoh ha. Jadi kamu dikendaki jawab. Bila kamu jawab di sini, kamu snap bagi kat saya, kamu snap bagi kat cikgu yang berkenaan, maka cikgu akan tanda lah betul ataupun tidak. Jawapan tidak ada kepada kamu, tetapi jawapan ada kepada cikgu ya. Jika saya bagi jawapan kepada kamu, maka dengan mudahnya kamu akan dapat jawapan dengan mudah lah dan senang. Jadi ini bukan bermaksud menguji tahap penguasaan kamu. Ini adalah menipu diri kamu. Jadi saya tak nak kamu menipu pada diri kamu bahawa buku praktis komprehensif tidak dijual di pasaran, mana-mana supermarket ataupun kedai buku. Hanya kamu boleh miliki buku praktis komprehensif dengan membuat tempahan dengan cikgu saja. Baik, kamu dah habis TP yang ketiga. Sekarang kita nak baca apa yang dikatakan gambar raja blok. Sensor, dua sensor ni adalah sebagai input. Sebelum kita nak jadi saya akan bagi arahan apabila sensor ni menerima haba,
maka LED akan menyala. Jadi saya letakkan haba. Perhatikan. Produk mekatronik mempunyai 4 elemen. Iaitu yang pertama elektrik. Kamu tengok di sini kita gunakan kuasa elektrik. 5. Apa kehendak bagi setiap produk, maka dia akan melakukan sesuatu produk mengikut arahan yang kita beri. Jadi saya ulangi, saya on. Okey, saya off. On. Off. Halangan, palang buka. Bila kita ghostan balik, kita reverse, dia akan tutup. Jadi di sini saya letakkan arahan. Sekarang ni palang tutup. LED ni adalah merah. Merah ni saya gunakan kad, mana-mana kad yang ada barcode ni saya jadikan dia sebagai alat pengesan, yang kita akan beri imbasan kepada handphone nanti. Jadi saya tidak akan terangkan kepada kamu lagi. Nanti kamu tidak ada idea untuk membuat penambahbaikan. Jadi lebih baik kita sama-sama kongsi untuk kamu membuat penambahbaikan pada produk mekatronik. Menerima pengaturcaraan, arahan yang kita lakukan. Jadi persoalan saya, adakah produk ini produk mekatronik? Okey, saya ulangi. Adakah produk ini yang dikatakan produk mekatronik? Baik, jadi sila jawab. Baik pelajar, saya nak minta kamu perhatikan apa masalah pada produk tersebut. Ini dikatakan mengenai pasti masalah bentif. Jadi masalah bentif yang pertama pada sistem. Sistem itu adalah produk. Produk kita adalah reka bentuk sistem navigasi.